Ah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam, Tuhan pencipta kita, pencipta alam semesta. Segala yang wujud di bawah kekuasaannya, dan dialah Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah dan satu-satunya yang akan berkuasa dunia dan juga akhirat. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Jadi syukur kita kepada Allah kerana pada pagi ini kita dipertemukan kembali, dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, terutamanya tuan rumah dan juga wajah-wajah insan yang terpilih ni hari ni. Alhamdulillah, Allah pilih kita sebenarnya. Memang apa yang kita sebut tadi, pilihan Allah itu benar. Setiap yang berlaku ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Taala akan memilih dari hamba-Nya orang-orang yang Dia cinta dan Dia redha, dan Allah memberikan taufik dan hidayahnya juga kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah kata Dia memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki, kepada jalan yang lurus. Kerana itu kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah telah pilih kita menjadi orang yang berada dalam majlis ilmu, yang mana mudah-mudahan dengan beradanya kita dalam majlis ilmu ini menjadi satu penambahbaikan kepada kita dalam kualiti hidup kita sebagai seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita bercakap tentang soal keimanan kepada Allah. Kerana di zaman kita hari ini ramai orang sibuk untuk memperkasakan kehidupannya dari sudut keduniaan. Dan kita pun masih baru lagi dengan pilihan raya, semua orang masih sibuk lagi dengan hawa pilihan raya. Dengan gembiranya, hak bagi menang, hak sedih pula dia rasa kecewa dan macam-macam. Tapi semua itu berlalu dan akan kembali selepas beberapa tahun. Tinggallah kita untuk menjalani kehidupan kita seharian ini. Dan perlu untuk kita memperhatikan bagaimana kehidupan kita seharian ini berada dalam kerangka yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu kita kena tambahlah ilmu kita, update lah ilmu pengetahuan kita berkaitan dengan agama kita. Dan paling utama, saya sebut juga semalam dalam siri kuliah, ramai orang dia berbicara tentang masalah sah atau batalnya ibadah. Dia bimbang kalau salat dia tak sah dan salat dia batal. Dia bimbang kalau puasa dia batal. Masuk air dalam telinga sikit, oh batal lah puasa dia. Kan? Dia bimbang. Tapi ramai orang yang tak bimbang tentang batalnya akidah. Sedangkan antara batal akidah dengan batalnya ibadat, mana lebih berat? Batalnya akidah. Kalau batal salat boleh qada. Kalau batal puasa boleh qada. Tapi kalau batal akidah, segala amalan yang dilakukan oleh seorang hamba tidak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita dah jelaskan sebelum daripada ini. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah,
Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, pertama untuk kita datang dalam majlis ilmu. Yang kedua, Allah bagi pula kepada kita taufik untuk kita baca sesuatu yang menjadi konten kita adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan dengan asbab kita baca kitab rukun iman, bertambah iman kita dan kita memahami maksud hakikat iman serta perkara-perkara yang membatalkannya. Dan inilah harta kita yang paling utama. Kita dah sebut dah sebelum daripada ni, harta kita yang paling utama ialah iman. Bila seorang tu masuk dalam kubur, dia tidak ditanya tentang pangkatnya, jawatannya, namanya, kedudukannya, hartanya. Dia akan ditanya tentang iman dia. Allah Ta'ala tanya, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Wa man nabiyyuka, siapa nabi kamu? Wa ma dinuka, apa agama kamu? Sehingga 3 asas utama tu mesti kita betul-betul faham. Bila kita kata man rabbuka, Allah Tuhanku tu, apa erti beriman kepada Allah? Wa man nabiyyuka, nabi kita Muhammad, apa erti beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa ma dinuka, Islam agamaku, apa erti kita menganut agama Islam? So kita ada rukun iman dan kita ada rukun Islam. Kita ni mendahulukan bacaan kita pada rukun iman dulu. Nanti kita habis nanti rukun iman yang 6, ada waktu kita akan baca pula, takdir kalau Allah panjangkan umur kita dah bagi kesihatan, kita baca pula rukun Islam. Hari ini di pihak kerajaan pun dah buat ada eksplorasi rukun negara. Betul tak? Di sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan nak masukkan semula, memberi kefahaman yang kepada anak-anak muda, generasi muda, pentingnya memahami rukun negara. Pasal apa? Bila dia jadi memahami rukun negara, dia akan menjadi warga negara yang baik. Dan begitulah juga kalau kita nak menjadi warga dunia yang baik, bukan warga negara lagi, warga dunia yang baik, kita mesti tahu rukun iman dan rukun Islam. Jadi insya-Allah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dah belajar sebelum daripada ini sebahagian daripada kepentingan rukun iman yang pertama, iaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan sambung pada pengertian ibadat ke situ. Pengertian ibadat. Kalau masih ada lagi buku kita tu pengertian ibadat, insya-Allah kita habiskan hari ini. Kita nak tamatkan perbincangan beriman kepada Allah. Next nanti kita boleh sambung pada beriman kepada malaikat pula. InsyaAllah. So kita pergi kepada huraian berkaitan dengan pengertian ibadat. Kenapa dalam bab beriman kepada Allah ada diselitkan tentang ibadat? Kerana muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah ni, bila kita kenal Allah, tujuan daripada maksud kita belajar mengenal Allah adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Bukan sekadar kenal saja. Ada orang kata, saya kenal Allah. Saya kenal macam, saya kenal tahap tinggi sampai pekat saya tak semayang. Dia kata. Kalau orang kata macam tu, maka dia belum kenal Allah dengan sebenar-benar. Dan dia belum mencapai apa maksud sebenar daripada mengenal Allah. Muka surat kita ni tak ada dalam buku photostat kita tu, tapi kalau ikutkan dia punya halaman 24. Sekitar muka surat 24, sebab dalam PDF ni dia keluarlah muka surat 24, tapi dalam photostat tu tak ada. Muka surat 24.
Siapa yang ada buku lah, yang tak ada buku boleh catat lah. Okey. Jadi ibadat ni sebenarnya maksud daripada ilmu mengenal Allah. Contohlah, kalau orang tu dia mengucap la ilaha illallah tapi dia tak kenal, tak beribadat kepada Allah. Sebagai contoh, belum ni kita kata orang kafir Quraisy, musyrikin Mekah, dia kenal ke tidak Allah? Orang kafir Quraisy kenal kan? Saya pernah sebut dah sini kan? Apa bukti mereka kenal Allah? Sudah. Rasa dah tanya dah dulu. Apa bukti orang Quraisy kenal Allah? Apa bukti orang Quraisy kenal Allah? Allah dengan nama Allah. Alif lam lam ha. Saya ada satu premis, kalau orang berhujah ni, premis saya, orang kafir Quraisy walaupun dia menyembah berhala tapi dia kenal Allah. Apa hujah dia? Surah Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Tak ada kalimah Allah situ. Okey, sebab dia orang kata berhala tu perantaraan. Jadi mereka sembah Allah. Okey. Boleh diterima. Janganlah bagi jawapan Syahir. Syahir dia tak apa, muka dia dengar seorang dah. Apa bukti dia? Nama ayah Nabi. Kan? Abdullah kan? Abdullah tu Abdullah lah. Kan? Hamba Allah. Padahal masa tu Nabi Muhammad belum lahir. Abdul Muttalib dah letak nama anak dia Abdullah. Kan? Itu bukti yang kalau kita kata bukti yang paling mudah lah. Kita nak kata orang Quraisy dalam waktu dia menyembah berhala, dia memang kenal pun Allah. Sebagai bukti nama ayah Nabi tu Abdullah. Abdullah tu hamba Allah. Okey. Jadi Abdul Muttalib letak nama Abdullah pada anak dia. Dan bukan Abdullah ni seorang, ada banyak lagi ramai nama Abdullah zaman tu. Ini menunjukkan mereka ni kenal Allah. Tapi apa pasal dalam keadaan mereka kenal Allah, mereka tidak dianggap beriman kepada Allah? Kerana kenal saja tak cukup. Kalau setakat kenal Allah, saya kenal Allah, tak cukup. Kita bila kenal Allah, iman dimaksud bukan sekadar beriman tu kenal Allah, tapi beriman tu makna kenal dan mengabdikan diri kepada Allah. Itu makna bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. So hari ni kalau orang tu mendakwa dia kenal Allah, orang non muslim hari ni dia kata, oh Tuhan orang Islam tu Allah, dia kata. Dia kenal lama. Tapi apakah dia boleh jawab bila nanti akhirat nanti, bila masuk kubur, bila tanya man rabbuka, dia pun jawab, fikir-fikir, aku nak jawab jawapan orang Islam dia pun kata Allah. Padahal the simple word, one sentence, bukan one sentence, one word je, Allah. Dia tak akan boleh jawab apabila selama dia hidup dia tidak pernah mengabdikan diri kepada Allah. Jadi saya nak ajak pada semua hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah memahami erti
Iman ataupun erti tauhid ni bukan sekadar mengenal. Dan tauhid ni terbahagi kepada dua yang kita panggil, satu tauhidul ma'rifah, mengenal Allah dari sudut nama dan sifat dia. Yang kedua tauhidul ubudiyah, setelah kita kenal Allah, kita mengabdikan diri kepada Allah, barulah dikenali sebagai orang yang beriman. Nampak? So hari ni contohlah, tiba-tiba orang tu dia kenal, dia kata aku, even dia letak nama dia pun Abdullah, tapi selama dia hidup dia tidak mengabdikan dirinya kepada Allah. Sampai di hari akhirat nanti, apakah dia termasuk dalam kategori orang yang benar-benar beriman? Tidak. Kalau sekadar kenal saja tak cukup lagi. Dia mesti tunduk dan mengabdi, memperhambakan diri kepada Allah, barulah dia betul-betul beriman. Benda ni lah kita nak suruh, kita nak faham, kita nak bagi tahu supaya kita ni bukan sekadar menyatakan keimanan dengan lisan, tapi seluruh anggota kita mengabdikan diri kepada Allah yang Maha Pencipta. Kerana itu masuk dalam bab kita hari ini pengertian ibadat tu. Kerana ibadat termasuk dari iman. Dan kita juga tahu iman ni dia ada naik, dia ada turun. Iman di sisi ahli sunnah bertambah dan berkurang. Ada naik, waktu dia tinggi iman, ada waktu dia rendah iman. Apa yang menyebabkan iman kita ni bertambah dan berkurang? Ibadat, ketaatan kita. Kalau kita makin kuat ibadat, makin tinggi iman. Kalau kita tak buat ibadat ataupun kurang buat ibadat, rendah iman. Tapi kalau tak ada ibadat langsung, tidak ada makna iman. Faham? Okey? Sebab itu ada orang tanya, seorang syekh, orang Malaysia ni dia suka buat scaling. Tahu scaling? Kalau sakit 1 sampai 10, berapa awak punya indeks sakit? Dia berkata 7 sakit saya, 9 sakit saya, ataupun sakit sikit-sikit tu 4 ke 3. Dia suka buat scaling tu kan. Ada satu percubaan, orang nak buat scaling iman. Dia nak test iman dia ni tahap berapa, 1 sampai 10 berapa tahap iman. Bila ditanya kepada seorang syekh, "Syekh, boleh tak kita buat macam tu?" Syekh kata apa? Itu semua kerja tak ada faedah. Pasal apa? Sebab iman bukan diukur dengan scaling tu. Orang nak tahu iman dia, kalau orang tanya, habis tu macam mana kita nak tahu kita beriman ataupun tidak beriman? Okey, pertama dengan nilai pengabdian kita kepada Allah yang kita sebut. Tapi kalau dia dah sampai tahap tinggi iman dia, apa akan berlaku? Allah Ta'ala kata, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman yang betul-betul beriman, apabila disebut nama Allah, gemetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Quran, bertambah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Tuhan mereka. Bukan sekadar tu, Allah Ta'ala kata allazina yuqimunas salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang mendirikan salat, menunaikan zakat atau menginfakkan harta mereka, ulaika humul mu'minuna haqqan. Allah Ta'ala kata mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Dalam ayat tu yang saya sebut surah Al-Anfal ayat ke-2
sampai ke 5, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan antara syarat iman, sifat orang beriman bukan sekadar bila sebut nama Allah gemetar hati, tapi mereka mendirikan salat dan mereka juga menunaikan zakat. Maknanya ada ibadat di situ. Barulah dia dinilai sebagai orang benar-benar beriman. Kalau hari ni dia datang kata saya seorang Muslim, saya seorang mukmin, kita tanya awak solat ke tak? Tak solat. Maka sorry, belum lagi termasuk dari kalangan orang yang beriman. Kerana iman bukan sekadar kenal. Saya ulang sekali lagi. Iman kepada Allah bukan sekadar kenal Allah. Tetapi iman kepada Allah termasuk dari keimanan adalah mengabdikan diri kepada Allah. Ini asas yang kita kena faham. Kerana seandainya kenal itu sudah cukup menjadikan seseorang beriman, nescaya orang kafir dulu pun kenal Allah. Faham tak faham? Okey. Sebab itulah hari ini kita nak mendetailkan pengertian ibadat, kerana dia adalah rangkuman keimanan. Apa erti ibadat ni? Mengabdikan diri kepada Allah kita panggil ibadat. Memperhambakan diri kepada Allah kita panggil ibadat. Mempersembahkan sesuatu kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah, the total submission pada Allah Subhanahu wa taala, semua tu kita boleh panggil sebagai perhambaan ataupun ibadat. Dalam bahasa Arab, kalimah hamba ni dia panggil abdun. Ibadat ni daripada kalimah abdun. Abdun ni apa? Hamba. Abdun, hamba. Kita pun panggil hamba abdi. Bahasa Melayu kita panggil hamba abdi. Kenapa ada kalimah hamba abdi? Sebab asal daripada bahasa Arab. Mengabdikan diri maknanya memperhambakan diri. Kalimah ibadat bererti dia memperhambakan diri kepada Allah. Seorang yang nak buat ibadat bermakna bila dia pergi buat ibadat, dia memperhambakan dirinya kepada Allah. Erti bahasa yang lain, contohlah kita kata zaman kita ni tak ada hamba, kita tak boleh nak bagi contoh yang tepat. Tapi zaman kita ni ada pekerja. Pekerja ni dia lagi tinggi kedudukan dan nilai dia daripada hamba. Cuma kita boleh faham seandainya pekerja begini taatnya kepada majikan, maka hamba sepatutnya 2 kali ganda lebih taat kepada tuan. So kalau hamba ni sifat majikan dengan pekerja, ini level atas. Bawah ni hamba bawah lagi. Tapi oleh kerana hamba dah tak ada, kita boleh gunakan contoh majikan dengan pekerja untuk bagi kefahaman. Apa nilai taat pekerja kepada majikan? Taat. Betul tak? Pekerja, dia bukan hamba kita, tapi dia taat tak kepada kita. Taat sebab kita bayar gaji dia. Apa erti pekerja yang baik? Apabila tuan dia suruh, dia buat apa yang tuan dia suruh. Itu pekerja yang baik. Apakah dinamakan pekerja yang baik? Seorang yang buat tak seperti mana yang tuan dia suruh. Tiba-tiba orang kata hari ni kena buat kerja ke apa? Tak usah kata berat-berat lah. Contohnya hari ni tolong sapu kemah-kemah rumah ni, kita kata susun kursi macam ni, nak ada kelas hari ni. Kita suruh macam tu. Dia pergi susun kat luar sana, contohlah. Kita berkata apa hal aku suruh susun kat sini, pergi susun kat sana. Kita balik rumah, kita ada maid kita, orang gaji. Kita kata gaji kita,
Hari ni tolong masak nasi, contohlah kita kata buat nasi ayam lah. Contoh, dia pun tiba-tiba saja-saja dia pergi buat makan makaroni ke, pasta ke. Kita suruh buat benda lain, dia pergi buat benda lain. Apakah itu dinamakan pekerja yang baik? Kita kata pekerja yang baik. Padahal itu level pekerja. Kalau hamba lagi dahsyat. Kalau hamba dulu, oh tuan dia kata apa, dia kena buat, nama dia hamba. Itu baru manusia dengan manusia. Cuba bayangkan nilai sebenar hamba antara dia dengan Tuhan yang menciptakan dia. Majikan tadi baru bayar gaji. Hamba, dia beli orang tu. Tapi Allah, dia bukan bayar gaji, dia bukan beli, dia cipta orang ni. Nyawa pun dia bagi, mata pun dia bagi, telinga pun dia bagi, mulut dia bagi, sihat dia bagi, bahagia dia bagi. Semua nikmat daripada hujung rambut sampai hujung kaki datangnya dari Allah. So nak bandingkan pekerja dengan majikan, hamba dengan tuan, tak terbanding makhluk dengan penciptanya. Bayangkan level perhambaan kita kepada Allah tahap mana. Jadi sebab tu kita nak faham maksud peribadat ni. Ibadat ni asal kalimah hamba. Seorang yang beribadat adalah memperhambakan diri kepada Allah. So macam mana kita? Macam mana kita nak buat ibadat ni? Ini kita nak cerakinkan hari ini pengertian ibadat. Baik, kita baca. Ibadat adalah satu nama yang meliputi semua perkara yang disukai oleh Allah serta diredainya, iaitu dari segi akidah, amalan hati, amalan anggota dan semua amalan yang mendekatkan diri kepada Allah dari perbuatan-perbuatan yang wajib dilakukan dan perbuatan-perbuatan yang wajib ditinggalkan. Panjangnya. Kita pecahkan, huraikan sikit-sikit. Pertama, ibadat ni meliputi semua perkara yang disukai oleh Allah dan diredainya. Tulis situ. Kalau orang tanya apa arti ibadat? Semua perkara yang Allah suka dan Allah redha. Nak buat ibadat ni, apa itu ibadat? Buat apa yang Allah suka dan apa yang Allah redha. Bila kita buat apa yang Allah suka, bila kita buat apa yang Allah redha, insya-Allah dia adalah perhambaan, nilai ibadat kepada Allah. So, kalau saya ni bekerja dengan Datuk, contoh, saya akan cari benda yang Datuk suka. Sebab saya pekerja, saya nak dapat redha dia, nak bayar gaji kan. Nak dapat gaji, hari ni kita pergi cuci kereta, lak kereta biar berkilat. Lepas berkilat kereta, Datuk pun tengok, ni pekerja bagus. Lepas daripada tu kita pergi pula potong pokok bunga lah, siram pokok bunga, susun kemas, sapu-sapu dia. Datuk pun mari tengok dekat kawasan laman, pekerja bagus. Dia pun suka dan dia redha. Bila sampai hujung bulan dia suka dan dia redha, dia pun bagilah gaji. Ni ambil gaji, reward kepada apa yang kita buat. Konsep hamba dengan Allah ni lagu tu. Cuma Allah lagi tinggi daripada tuan, lagi tinggi daripada majikan. Sebab dia Allah, Tuhan pencipta alam semesta. So kalau seorang tu nak dapatkan reward daripada Allah, dia kena buat apa yang Allah suka. Okey? Cuma isu dia ialah macam mana nak tahu apa yang Allah suka dan apa Allah redha. Ini paling utama. Saya kalau dengan majikan, seorang isteri mungkin dia tahu apa yang suami dia suka. Dia tahu suami dia suka makan apa. Contohlah ni.
Dia pun masak, suami dia masak. Akhir sekali bila dia hidang, suami dia pun happy. Pasal apa? Dia tahu apa makanan suami dia suka makan. Seorang suami kadang-kadang dia tahu isteri dia ni suka apa. Dia pun nak bagi hadiah, dia beli kat isteri dia apa yang isteri dia suka. Ni suka barang kemas contohnya, dia bagi barang kemas. Ni dia suka pergi shopping, dia ajak pergi shopping. Ni suka apa, dia bawa apa yang suka. Nilai kalau suami, isteri, kawan, tuan tu kita tahu. Sebab kita boleh tanya dia. Kurang-kurang kita tanya, abang nak makan apa? Kita nak hadiah, kita kata apa? Sayang nak hadiah apa? Dia boleh bagi tahu dia nak apa. Isu sekarang ni, macam mana kita nak tahu apa yang Allah suka? Sebab kita tak pernah jumpa Allah. Datin kata baca Quran. Betul? Salah satu daripada jawapan dia. Lagi, siapa nak tahu? Siapa boleh bagi tahu keywords untuk kita tahu apakah sebenarnya perkara yang Allah suka dan perkara yang Allah redha? Ikhlas. Okey. Buat baik. Tu masih lagi umum. Apa yang Allah suka ni ialah apa yang dia perintahkan kita untuk kita buat. Itu je. Kalau nak tahu Allah suka apa, kita tengok Allah suruh kita buat apa, yang tu. Boleh tak kita assume tentang Allah apa yang dia suka? Kita assume. Kita assume. Kita rasa Allah suka macam tu. Boleh tak boleh? Tak boleh. Kita tak kenal Allah, macam mana kita nak assume? Tak boleh. Kita hanya tahu apa yang Allah suka melalui perintahnya. Allah suruh kita salat, berarti Allah suka kita salat kepada. Kita nak buat ibadat kepada Allah, kan? Mendekatkan diri kepada Allah. Macam mana kita nak buat mendekatkan diri kepada Allah? Melalui apa yang dia perintahkan. Di situlah kita tahu apa yang Allah suka dan Allah redha. Allah tak suruh kita tiba-tiba buat. Aku macam mana, contohlah, kalau majikan pun macam tu juga, dia tak suruh kita pergi buat. Aku tak suruh pun membuat ni, apa membuat ni? Sebab saya tahu bos suka benda ni. Dia kata macam mana mu tahu? Aku tak layak pun tak bagi tahu. Allah Azza wa Jalla lagi tinggi daripada majikan. Kita nak tahu apa yang Allah suka ni dengan cara mana? Apa yang Allah perintahkan melalui Al-Quran dan melalui hadis Nabi. Di situlah kita tahu, Allah Ta'ala suruh kita buat macam ni. Kalau tidak, pandai-pandai kita buat, perkara itu tidak dinamakan apa yang Allah redha. Okey, kita kembali kepada buku kita. Ibadat adalah satu nama yang meliputi semua perkara yang disukai Allah serta diredainya. Bila kita buat apa yang Allah suka, kita buat apa yang Allah redha, kita dapat pahala. Iaitu dari segi akidah. Ibadat ni meliputi apa? Akidah, yakni pegangan atau i'tiqad. Yang kedua meliputi amalan hati. Yang ketiga meliputi amalan anggota. Dan semua amalan yang mendekatkan diri kepada Allah daripada perbuatan yang wajib ataupun wajib dilakukan dan perbuatan yang wajib ditinggalkan. So ibadat ni merangkumi ibadat hati, ibadat anggota, dan boleh juga kita sebut ibadat lisan. Ibadat ni ada 3: ibadat hati, ibadat lisan, ibadat anggota. Ibadat hati ni contoh apa dia?
kepercayaan, ikhlas, tawakal, harap, cinta, semua tu ibadat hati. Okey, cinta, amalan hati. So bila kita mencintai dalam redha Allah kepada apa yang Allah redha, kita dapat pahala. Okey, kita berpercaya kepada apa yang Allah suruh kita percaya, maka kita dapat keredaan Allah. Saya bagi contoh. Kalau kita kata ibadat ada 3, ibadat hati, ibadat lisan, ibadat anggota. Apa yang Allah Ta'ala suka untuk kita percaya? Contoh, beriman tentang syurga dan neraka, beriman kepada dosa dan pahala, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Semua ni amalan hati kita. Jadi siapa yang hati dia mempercayai perkara-perkara itu, maka Allah redha kepadanya. Ada tak kepercayaan yang Allah tak suka dan Allah suruh kita tinggalkan kepercayaan tu? Ada. Contoh, mempercayai adanya kuasa yang lain selain Allah, mempercayai ada yang boleh memberi manfaat dan mudarat selain Allah. Itu semua kepercayaan. Jadi kepercayaan ni dia boleh jadi ibadat bila kita percaya apa yang Allah suruh kita percaya dan kita meninggalkan kepercayaan yang Allah suruh kita tinggalkan. Cinta kepada orang yang Allah suruh kita cinta dan meninggalkan kecintaan kepada orang yang Allah suruh kita tinggalkan. Seorang anak mencintai ayahnya, ibadat kata ibadat? Ibadat. Seorang ayah mencintai anaknya, ibadat kata ibadat? Ibadat. Seorang suami mencintai isterinya, ibadat tak ibadat? Ibadat. Sebaliknya, seorang isteri mencintai suaminya, ibadat kata ibadat? Ibadat. Kenapa ustaz ibadat? Sebab kan Allah suruh. Hati kita ni bila mencintai sesuatu yang Allah suruh kita cinta, maka dia jadi ibadah. Okey? Kita pergi tengok anak yatim, kita sayang kepada anak yatim. Kita rasa kasihan kepada orang miskin. Perasaan tu boleh jadi ibadat kerana amalan hati yang berkait dengan apa yang Allah suka dan Allah redha. Jadi jangan sekadar kena baca Quran nak sembahyang, tak, hati kita juga boleh buat ibadat bila kita ada dalam hati kita sesuatu yang Allah suka, Allah redha. Kunci dia apa yang Allah suka dan apa yang Allah redha ialah apa yang Allah perintahkan kita. Faham? Contoh yang kedua, amalan lisan. Apa yang Allah suka kita cakap? Zikir. Lagi? Baca Quran. Lagi? Apa dia? Cakap baik-baik. Betul. Sebab tu dulu saya ni malah nak cakap dengan orang. Tapi bila saya belajar tentang hadis al-kalimatu tayyibatu sadaqah, perkataan yang baik ni adalah sedekah. Bila dihuraikan perkataan yang baik, dia boleh jadi zikir, dia boleh dibaca Quran, dia boleh jadi ucapan salam. Kita pergi Assalamualaikum, ibadat. Dan dia boleh jadi juga tanya khabar. Kita telefon tanya khabar. Tanya khabar contohnya mak kita dekat kampung. Assalamualaikum. Cakap 2-3 patah. Okey, nanti telefon lagi. Assalamualaikum. Allah suka tak benda tu? Suka. Dia akan jadi ibadat. Kadang-kadang menghilangkan kesedihan orang. Orang tu tengah down, kita pergi relax lah, tak apa, insya-Allah nanti Allah gantilah dengan yang lebih baik. Dia pun jadi tambah semangat dia. Ibadat tak ibadat? Ibadat. Sebab Allah suka benda tu.
Tapi keyword dia kena tahu apa yang Allah suka dan apa yang Allah redha melalui panduan Al-Quran dan juga Sunnah. Nombor 3, amalan anggota. Anggota ni rokok kita, solat kita, puasa kita, senyum kita. Kalau orang pergi haji, tawaf, wukuf, bermabit, melontar. Okey? Semua bentuk amalan anggota tu biasa. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, memahami erti ibadat sebagai apa perkara, semua perkara yang Allah suka dan Allah redha, merangkumi ibadat dalam hati, anggota dan juga lisan, dalam apa jua yang Allah perintahkan untuk dilakukan atau apa yang Allah larang untuk kita tinggalkan. Jadi semua perkara tadi nama dia ibadat. Kerana itu jangan sangka ibadat ni buat saja. Tinggalkan sesuatu juga ibadat. Ya. Ibadat itu adalah ketakwaan kita. Meninggalkan sesuatu juga ibadat. Hari ni kita pun tahan diri, tak mengumpat. Ibadat kata ibadat. Meninggalkan sesuatu juga ibadat. Orang ajak kita pergi ke tempat-tempat maksiat, kita kata saya tak nak pergilah, saya nak dekat rumah je. Dia pun dekat rumah, tak buat apa-apa, duduk rumah je. Tapi dia meninggalkan tempat maksiat. Dia sedang buat ibadat kata tak? Ibadat. Dia tengah-tengah tengok TV, tengok ada iklan benda hot tak elok. Dia kata tak nak tengok lah, tutuplah TV tu. Dia cakap kat anak dia, dia pun tutup TV. Ibadat kata ibadat. Meninggalkan larangan Allah juga ibadat. Melaksanakan perintah Allah juga ibadat. Jadi inilah rangkuman kepada apa yang kita panggil memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, detail. Termasuk di bawah nama ibadat semua perkara yang telah disyariatkan oleh Allah dalam kitabnya datang melalui sunnah Rasulnya, dan dia merupakan beberapa jenis ibadat. Sebahagian daripadanya adalah ibadat yang bergantung dengan hati, seperti rukun iman yang 6, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah, kasih kepada Allah, gerun kepada Allah, dan yang lainnya dari jenis ibadat. Sebahagiannya ibadat zahir, anggota seperti salat, zakat, puasa dan haji. Baik, tidak sah, ini poin yang kita kena ingat juga. Tidak sah sesuatu ibadat kecuali dibina di atas 2 landasan. Tidak diterima ibadat kita melainkan cukup 2 syarat. Ini yang saya biasa dah kita bahaskan dari ini. Syarat ibadat nak diterima apa dia? Pertama ikhlas, yang kedua ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. So macam mana kita tahu syarat tu? Siapa yang bagi tahu? Jawapan dia kena back tu. Bukan back to Quran saja, back to siapa yang kita memperhambakan diri kepadanya. So syarat ni kena tengok syarat Allah. Saya pekerja, saya ada tuan majikan. Bila saya nak buat, siapa yang meletakkan syarat? Tuan. Saya customer, orang tu jual. Saya nak bayar, siapa meletakkan syarat? Saya. Kalau kita nak reward daripada Allah, syarat siapa yang valid? Syarat Allah. Sebab tu saya ada satu panggil ayat yang saya suka buat ayat ni. Sembahlah Allah seperti mana Allah suka disembah, bukan seperti mana kita suka menyembah. Faham? Saya ulang sekali lagi. Sembahlah Allah seperti mana Allah suka disembah, bukan seperti mana kita suka
menyembah. So kalau ikut selera kita, saya suka buat macam ni, saya suka buat macam tu, jangan tengok saya suka macam mana. Kita kena tengok Allah suka macam mana. Nampak tak? Sebab tu dalam bab ibadat, saya nak katakan sekali lagi, ibadat ini kena melihat syarat dia. Pertama, ikhlas kerana Allah. Yang kedua, mengikut syariat Allah. Kalau tiba-tiba, contohlah, Nabi ajar kepada kita sapu di atas khuf. Tahu sapu atas khuf? Stokin. Siapa pernah ambil air semayang, waktu basuh kaki, dia sapu je atas stokin? Tahu nak buat? Kalau kita travelling, kita pakai stokin. Stokin kita tebal. Ataupun kasut dia memang kasut askar punya, ikat dia sampai tali dia sampai lepas buku lali. So bila dia travel, ambil wudu, atau di musim sejuk, dia tak nak buka kasut, dia boleh sapu saja di atas stokin dia. Kita panggil hukum sapu di atas khuf. Siapa pernah buat? Pernah buat? Tahu kan ada hukum ni kan? Okey. Bila kita sapu di atas khuf, kita sapu kat mana? Sapu atas ke satu bawah? Atas kan? Kenapa kita sapu atas? Sedangkan yang kotor tu di bawah. Saya tanya, kenapa? Kenapa kita sapu atas sedangkan yang kotor tu di bawah? Ahsanti, itu jawapan yang betul. Sebab kita dalam ibadat kena ikut syariat. Nabi ajar kepada kita sapu atas, kita sapu atas. Walaupun logik kita patut sapu di bawah. Tapi dalam ibadat jangan ikut kita suka. Ibadat ni ikut yang apa yang Allah suka. Tiba-tiba ada orang rajin, dia kata saya nak sembahyang subuh 3 rakaat lah. Pasal apa? Saya rasa macam tak cukup je 2 rakaat. Pasal subuh ni waktu saya pun tenang, masa banyak, tak ada kerja apa semua. Kalau sembahyang isyak 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, saya rasa subuh pun saya nak sembahyang 4 rakaat juga lah. Boleh ke tak boleh? Pasal apa tak boleh? Allah tak suruh kita macam tu. So ibadat ni, sembahlah Allah seperti mana Allah suka disembah. Dia suruh kita macam mana, buat macam tu. Walaupun sampai satu masa kita rasa aku mampu buat lebih daripada tu. Dalam satu hadis, Nabi SAW ditanya, waktu dulu orang semayang kan 4 rakaat. Lepas tu bila kita musafir, kita diberikan keringanan boleh salat 2 rakaat. Tiba-tiba waktu tu, dulu musafir ni susah, bahaya, takut penyamun. Pada penghujung zaman Nabi sebelum wafat tu, Islam ni dah bertebar, berkembang, selamat. Orang tanya Nabi, ya Rasulullah, dulu kami musafir ni payah, sekarang ni dah senang, perlu tak lagi salat qasar 2 rakaat? Kalau zaman Nabi orang tanya macam tu, zaman kita lagilah. Orang kata nak pergi ke Mekah. Nak pergi ke Mekah, silap-silap saya naik kereta tolak ke Kelantan sampai orang Mekah dulu. Naik flight 8 jam. Pasal apa? Kemudahan kita. Nak pergi ke UK berapa jam? 13 jam. Punya orang jauh tu baru 13 jam. Nabi nak musafir daripada Mekah pergi ke Madinah 8 hari. Betul tak? So kalau orang tanya, dengan begitu sifat kemudahan yang ada, kenapa kita kena salat? Kenapa kita salat qasar lagi 2 rakaat? Orang tanya Nabi, Nabi SAW kata sedekah yang Allah bagi, terimalah sedekah dia.
So syariat ni kena melihat apa yang Allah suruh kita. Ibadat ni kita kena tengok apa yang Allah perintahkan kepada kita. Sebab tu saya kata ulang sekali lagi, sembahlah Allah sebagaimana Allah suka disembah. Jangan menyembah Allah dengan cara kita suka menyembah. Kalau kita suka, saya sukalah buat macam ni, saya tu tak ada nilai di sisi Allah. Allah kata macam mana? Okey? Walaupun kalau contoh, saya bagi contoh lain. Ada orang suka zikir ni banyak. Nabi SAW ajar kepada kita selepas solat zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Betul? Berapa kali? 33 kali, 33 kali, 33 kali. Dia kata saya tak syok lah 33. Saya rasa saya mampu, masa saya banyak. Dia buat lepas sembahyang, dia baca zikir yang tu 300 kali, 300 kali, 300 kali. Kita kata wow, hebatnya dia. Sembahyang sampai 300, zikir dia sampai 300 subhanallah. Sampai 300 alhamdulillah. Sampai 300 Allahu akbar. Kita tanya, apakah itu yang Allah suka? Nabi suruh 33, itulah yang Allah Ta'ala suka. Yang 300 ni siapa yang boleh bagi tahu Allah suka? Tak ada. Sebab itu syarat untuk diterima amal, kita kembali kepada isu dia, melihat kepada apa yang Allah syariatkan. So, kembali kepada buku kita. Tidak sah sesuatu ibadat kecuali dibina di atas dua landasan. Yang pertama ialah mengikhlaskan ibadat kepada Allah dan tidak melakukan syirik kepadanya. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala sendiri. Allah Ta'ala kata, ala lillahid dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Ingatlah, hak yang wajib dipersembahkan kepada Allah ialah segala ibadat dan bawaan yang suci bersih dari syirik. Maknanya Allah suruh buat hanya kepada Allah dan tidak ada kesyirikan. Itu makna ikhlas. Ikhlas ni apa dia maksud dia? Buat semata-mata kerana Allah. Itu ikhlas. Buat kenapa? Kerana Allah suruh. Kenapa? Untuk mendapatkan redha Allah. Kenapa? Supaya Allah sayang kepada. Buat kerana Allah. Itu ikhlas. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, mengikut ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melakukannya sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa membuat sebarang penambahan atau pengurangan. Jadi syarat kedua, buat seperti mana Nabi buat. Tak tambah, tak kurang. Pasal apa? Sebab Nabi buat ni, Nabi terima wahyu dari Allah. Kalau orang tanya, kenapa Nabi buat macam tu? Nabi pun tak buat kalau Allah Ta'ala tak suruh. Yang Nabi buat ni, apa yang Allah suruh, baru Nabi buat. Jadi dua syarat tu kita kena faham. Nak ibadat kita diterima oleh Allah, sehingga kita dapat reward daripada Allah, dan sehingga Allah memasukkan kita ke dalam syurga Allah, dan Allah menyelamatkan kita dari neraka Allah. Syarat amalan nak kena buat dua. Syarat pertama, ikhlas. Syarat kedua, buat seperti mana yang Nabi suruh. Okey. Daripada dua perkara ni kita faham kepentingan iman. Sebab apa?
Apakah orang yang tidak beriman kepada Allah boleh mengikhlaskan ibadat kepada Allah? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab dia at the first place dia tak beriman kepada Allah. How come dia nak meniatkan ibadat kepada Allah sedang dia tidak beriman pun kepada Allah? Sebab itu, memahami syarat inilah yang kita kata orang kafir hari akhirat nanti dia tidak ada sedikit pun amal baik untuk ditimbang di hadapan Allah Ta'ala. Why? Sebab at the first place dia tak beriman pun kepada Allah. So syarat pertama dah out. Ikhlas ni makna buat kerana Allah. Amalan kita bila kita buat, contoh apa juga yang kita sebut tadi, kita cakap baik, kita buat baik dengan orang, tolong jiran, tolong orang miskin, tolong anak yatim, tolong binatang, bela kucing, selamatkan anjing, bagi pula donation kepada apa tu W apa tu? World Wildlife, WWF. Saya takut hak Gusti tu apa dah? W sama juga kan? Tu WWE. Wah, nasib baik WWE. Nah, dia buat baik kepada binatang, dia tolong mangsa gempa bumi, dia tolong mangsa banjir, dia tolong mangsa tsunami. Tapi dia tak ada syarat pertama, ikhlas kerana Allah. Apa jadi amalan di akhirat nanti? Kosong, zero. Ini kita kata pentingnya iman ni. Sebab syarat dia nak dapat reward mesti daripada Allah. Tiba-tiba dia dengan Allah pun dia tak beriman. How come dia nak dapat reward? Di sini yang kita kata, hatta orang beriman kepada Allah pun tiba-tiba waktu dia nak buat tu, dia kongsikan Allah dengan sesuatu yang lain. Dia buat kerana nak tunjuk kepada orang, dia buat kerana nak dapat pujian, dia buat nak dapat kedudukan, pangkat dan sebagainya, pun Allah Ta'ala tak terima juga amalan dia. So syarat amalan nak diterima paling utama, nombor satu, ikhlas kerana Allah. Dia kunci. Nombor dua, buat ibadat seperti disyariatkan. Maknanya seperti yang Nabi contohkan kepada kita. Bunyi tu macam okey lah, tapi hari ni kalau kita buat senarai semak, checklist, yang kita dok buat ni sama ke dok dengan hak Nabi buat, yang tu kadang-kadang parah kita perlu, ya Allah. Kadang-kadang apa yang kita buat tanpa sedar, kita sangka Nabi suruh, tapi sebenarnya Nabi tak suruh pun. Ini paling kita takut. Kita sangka dia termasuk dalam syariat, tapi sebenarnya dia tak termasuk pun dalam syariat. Tak boleh, kena pergi cari mana yang betul lah. Contoh hadis palsu. Orang buat amalan-amalan palsu, reka hadis palsu. Dia percaya pada hadis palsu, dia buat hadis palsu, dia beramal dengan hadis palsu. Sampai akhirat dia tengok-tengok, oh rupanya scammer. Hadis palsu ni scammer agama. Benda yang tak ada tapi dia nampak macam ada. Scammer. Jadi sebab tu saya katakan, bila kita belajar, kita akan hati-hati dengan dua benda dia. Pertama, kita buat dan salat niat kita, aku buat ni ikhlas kerana Allah. Biarlah orang nak puji kau, orang tak puji kau, orang nak marah kau tak marah, biarlah kita buat ni bismillah, aku buat kerana Allah. Kita sebut kerana Allah kau, kita tak sebut kerana Allah, Allah tahu. Dan kadang-kadang ikhlas ni tidak bernilai pada mulut, dia ada nilai pada hati. Bererti kalau orang tu kata, ambillah saya ikhlas ni, dia kata mulut dia ikhlas, tapi dalam hati dia
Dia nak suruh orang tu puji ke, dia nak dapatkan nikmat ke, nak dapat undi ke. Contoh, ambillah saya ikhlas ni, dia kata Allah akan nilai hak di mulut ke hak di hati? Hati. Lepas tu ikhlas ni payah, kena betul-betul jaga. Hak ni tu. Yang kedua, kita kena betul-betul jaga hak kita buat seperti mana Rasulullah, supaya tak tipu. Berapa ramai orang buat, dia sangka dia buat amal soleh, tapi rupa-rupanya tidak ada dalam agama pun amalan tersebut. So apa jadi Ustaz? Macam setengah orang kan, dia buat wirid tu sampai ribu-ribu kan, ratus. Apa itu kalau macam tu? Kalau dari sudut akidah, yang kefahaman yang kita belajar, kita kena tengok wirid yang dia ribu-ribu, juta-juta dia baca tu, apakah ada dalam perintah agama yang khusus ataupun termasuk yang umum. Contohnya, ada zikir ni, zikir yang khusus, bilangan dia ditentukan. Kalau kita contoh tadi 33 ditetapkan, tiba-tiba dia lari daripada bilangan tersebut, yang ni kita kata bilangan yang menyelisih bilangan asal, tidak diterima. Tapi kalau zikir yang Nabi tak sebut umum, atau Nabi tak sebut had bilangan, Nabi sebut umum, selawat sebanyak mana yang dia mampu, selawat, yang tu tak apa, tak ada masalah. Selama dia tak ada satu limit yang Nabi bagi tahu, kita banyak lagi baguslah. Okey? Apa hak Nabi ajar, jangan selisih. Kalau hak Nabi suruh umumkan, silakan umum, tak ada masalah. Yang kita tak nak, sebagai contoh, orang, kita ambil contohlah orang Syiah kan, baru ni 10 Muharram, kita dah cerita 10 Muharram. Kita mari baru ni kita cerita sebab 10 Muharram. Orang Syiah, dia ada 3 kategori manusia pada 10 Muharram. Pertama, orang yang berpuasa. Kedua, orang yang berkabung. Yang ketiga, orang yang kenduri. Faham tak? Pertama, orang puasa. Orang ni puasa. Sebab apa dia puasa? Sebab Nabi suruh puasa. Ada pahala? Ada pahala. Kategori kedua, orang berkabung. Siapa berkabung? Orang Syiah, 10 hari bulan, orang Syiah dia pukul-pukul bala, pukul-pukul kepala, dia kata hari Karbala. Pernah dengar kan? Tak pernah dengar? Orang Syiah yang pukul-pukul kepala, pukul-pukul tubuh sampai darah-darah tu, dia buat 10 Muharram, dia buat benda tu. So kita kata agama suruh, tak suruh, tertolak, tak ada pahala bagi dia. Satu kategori lagi buat kenduri. Orang yang suruh puasa, dia buat kenduri. Bukan dia kan, kalau kenduri asbab dia balik Mekah, dia buat kenduri tu lain. Tiba-tiba anak dia kahwin, dia buat kenduri lain. Dia buat kenduri sempena 10 Muharram. Kenapa? Sebab hari tu dia meraihkan kematian. Contohnya, meraihkan kematian Ali ke, ada orang pihak memusuhi Ali, dia meraihkan. So kita kata yang kenduri pun tak ada pahala, yang berkabung pun tak ada pahala, yang ada pahala satu, ya apa dia? Orang puasa. Sebab puasa ni menepati syariat. Dan kiaslah kepada amalan-amalan kita yang lain. Apa juga ibadat kita, buatlah kerana Allah, mengikut syariat Allah. Ini berkaitan dengan akidah kita, keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Mana bukti kita kena ikut Nabi dalam buat ibadat? Ada orang kata sikit-sikit ikut Nabi, sikit-sikit ikut Nabi. Asal benda baik, apa salahnya? Ada tak orang dengar kata macam tu? Bukan semua benda yang Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Dia kata, kalau benda baik, apa salahnya? Buat je lah. Dia namakan sebagai bid'ah hasanah. Tapi isu dia ialah, apakah, siapa yang suruh kita ikut Nabi? Allah. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran banyak ayat,
Kalau kamu cinta kepada Allah, ikut aku, kata Nabi. Wahai Nabi, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Allah Ta'ala kata, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang diperintahkan, dibawa oleh Nabi, segala perintah yang dibawa oleh Rasulullah kepada kamu, terimalah. Dan serta amalkan, dan segala yang dilarang olehnya, maka patuhilah larangannya. Jadi Allah suruh kita ikut Nabi. Firman Allah Ta'ala lagi, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Maka demi Tuhanmu wahai Muhammad, mereka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim di dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka. Kemudian mereka pula tidak berasa di hati mereka suatu keberatan dari apa yang telah engkau hukumkan. Pendek kata, 3 ayat ni menjadi bukti kepada kita Allah suruh kita dalam beragama ikut Nabi. Itu saja yang kita nak. Bukan banyak pun. Ikutlah Nabi. Cuma ikut Nabi ni kena tahulah detail dia. Macam Kak Masyita sebut tadi. Kadang-kadang kita tak sedar. Yang kita rasa kita buat tu dia ikut Nabi dah. Rupa-rupanya bila dia semak, tidak ikut Nabi. Yang tu yang paling parah. Bila kita tahu rupa-rupanya Nabi tak pernah suruh, Nabi tak pernah ajar, cara dia ialah pertama, berhenti daripada yang kita buat hak Nabi tak suruh. Yang kedua, pergi cari amalan-amalan sunnah yang Nabi suruh. Banyak contoh-contoh. Kadang-kadang hal pengebumian jenazah. Ada orang jenazah ni nak turun kat rumah, kena azan dulu 3 kali. Pernah dengar? Pernah tak? Sebelum jenazah turun, azan dulu 3 kali. Ada orang nak pergi Mekah, dia azan dulu 3 kali. Nak turun pun tahu, azan. Keluar selangkah, azan. Langkah, azan. Hak kita tahu azan ni panggil orang solat. So, apakah ada ibadat sebegitu? Dia kata, ustaz ni azan pun tak boleh. Bukan masalah tak boleh. Kita buat ni nak mencari redha Allah. Apakah Nabi ajar kita buat macam tu? Nabi bukan setakat nak pergi ni, nak pergi berjihad. Ada tak kita baca dalam riwayat hadis Nabi ni kumpulkan sahabat nak pergi jihad, sebelum keluar jihad tu azan dulu 3 kali? Tak ada. Jadi benda-benda macam ni kadang-kadang kita rasa macam okey, tapi sebenarnya yang kita bimbang di sisi Allah tidak okey. Ada Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ada orang, qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Allah Ta'ala kata, tidakkah kamu aku khabarkan orang paling rugi amalan dia. Siapa dia? Orang yang dulu hidup di dunia dia sesat, tapi dia menyangka dia buat amal yang baik. Siapa dia mereka ni? Mereka yang tidak beriman kepada Allah. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia pernah lalu di satu gereja, dia tengok padri, dia menangis. Orang tanya dia kenapa dia menangis. Dia kata dia teringat ayat Allah, amilatun nasibah. Beramal penat di dunia, tapi tasla naran hamiyah, mati masuk neraka. Hidup buat amal, mati masuk neraka. Siapa dia? Orang-orang bukan Islam yang buat amal. Rajin, dahsyat pada kita lagi. Amilatun nasibah, baik budi pekerti lagi. Waktu dia kata, ustaz tak boleh lah kata macam tu, takkanlah dia baik masuk neraka. Soalan tu memanglah kita dengar selalu orang cakap.
Tapi yang kita bagi tahu ni bukan kita yang bagi tahu, Allah yang sebut dalam Quran. Allah yang sebut dalam Quran, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka orang sesat jalan di dunia tapi dia sangka dia buat baik. Oh, ni paling kita takut. So kita takut dari kesyirikan kerana membatalkan amal ibadat seluruhnya. Kita juga takut dari sifat mereka-reka dalam ibadat kerana dia menafikan syarat yang kedua. Syarat pertama, siapa yang syirik dia tak akan dapat ikhlas. Dan syarat yang kedua, siapa yang tak ikut Nabi dia tak akan dapat mengikuti syariat. Okey? Sebab tu kita ni kena belajar. Orang pergi Mekah, orang cerita bagi Mekah. Dia punyalah marah kepada syaitan. Dia pergi kat Jamrah Aqabah tu. Daripada 7 biji, patut biji satu-satu dia baling. Dia bagi peluru penabur terus. 7 biji dia baling. Pum, baling. Celaka syaitan dia kata. Semangat tak? Semangat tak? Tapi apakah mengikut syariat? Tak. Sah ke tidak amal ibadat dia? Tak sah. Dia bagi 7 biji, 7 baling. Apa salahnya? Beri belaka, masuk belaka. Tak boleh lah sebab syariat kata baling 7 biji 7 kali. Dia pergi baling 1 kali 7 biji. Nah, tak boleh. Boleh tak seorang tu pergi, ada dalam gambar tu saya tengok dia lastik, dia bawa lastik. Kan? Dia pergi Mekah tu, dah lama nak pergi jauh, dia kata, aku pergi orang ramai, nak pergi payah, baling tak sampai, dia bawa lastik. Cuma daripada jauh dia lastik. 7 biji. Sah ke tak? Amalan dia melontar jumrah, bukan melastik jumrah. Kalau dia jauh pun dia balik nak melontar. Dia kena pergi dekat. Kalau gitu baik dia ambil sniper tu, duduk dia jauh, sniper nampak tu. Dah, perlu letak pistol angin tu, pam angin letak dalam tu biji, pum pergi. Tak pergi dekat pun tak apa, rasa masuk. Tak boleh lah, syariat kata kena melontar lah. Sebab tu dalam bab ibadat, bila kita faham bab ni, kita kena letak kayu ukur Nabi. Ada orang pergi buat ibadat tapi dia buat cara sendiri. Contohlah saya kata, ibadat di Mekah ni, walaupun Mekah ni rumah ibadat, di Mekah tu macam-macam syiar-syiar Allah. Di Kaabah ada ibadat, di makam Ibrahim ada ibadat, Hajar Aswad ada ibadat dia, Multazam ada ibadat dia, Safa ada ibadat dia, Marwah ada ibadat dia. Tapi kerana kita ni ikut Nabi, kita kena buat seperti mana Nabi buat di tempat-tempat tu. Jadi kalau Nabi tawaf di Kaabah, kita tawaf di Kaabah. Kita tak boleh tawaf makam Ibrahim. Pasal apa? Makam Ibrahim kita kena buat dengan cara salat di belakangnya. Ustaz, dia ni ambil kopiah gosok-gosok dekat makam Ibrahim. Kita kata yang gosok bukan makam Ibrahim, yang gosok Hajar Aswad. Jadi nampak tak? Kita ni terikat dengan contoh teladan yang Nabi bagi. So, dalam semua bentuk ibadat, salat kita, puasa kita, zakat kita, sembelihan kita, zikir kita, apa lagi, semua bentuk ibadat, 2 syarat ni kita kena jaga. Pertama, ikhlas kerana Allah, yang ni menafikan orang kafir, menafikan orang yang syirik, dan juga menafikan orang yang riak. Geng-geng ni bila dia buat, Allah Ta'ala tak terima. Orang kafir, Allah Ta'ala tak terima. Orang yang buat syirik, apa beza kafir dengan syirik? Kafir ni tak percaya kepada Tuhan. Orang syirik percaya kepada Tuhan, tapi dia ada lagi Tuhan lain. Itu syirik. Ataupun orang riak, tak terima juga. Syarat pertama, menafikan orang kafir, menafikan orang syirik, menafikan orang riak. Syarat pertama.
Syarat yang kedua, menafikan orang-orang yang buat tak ikut cara Nabi. Dia buat dah, dia ikhlas dah, tapi dia tak ikut cara Nabi. Tetap juga amalan dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana contoh yang kita sebut tadi. Ikhlas dia buat ibadat, tapi sembahyang subuh 3 rakaat. Jadi tak jadi? Tak jadi. Ikhlas dia buat ibadat, tapi sembahyang isyak dia buat 6 rakaat. Tak boleh. Tapi kalau solat malam dia nak 2, 4, 8, 10, 12, 20, 40, yang tu tak apa, sebab Nabi tak letakkan had bilangan, yang tu tak apa. Okey? Atau dia kata saya nak rokok 3 kali. Rokok pertama bangkit, rokok kedua bangkit, rokok pula 3 kali. Dia kata saya sukalah rokok. Kalau tersalah sujud sahwi lah. Kalau sengaja dia buat macam tu tak boleh lah. Jadi key dia ialah yang saya tekankan hari ni ialah soal kita mengikut panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dia termasuk dalam iman. Okey, khulasah kita daripada perbincangan kita beriman kepada Allah, kita ada 3 dalil. Muka surat yang dalil-dalil serta tanda keesaan Allah. Beriman kepada Allah ni ada 3 dalil, 3 hujah. Yang pertama dengan hujah kejadian alam semesta. Yang kedua hujah syariat Allah yang Allah turunkan. Dan yang ketiga hujah fitrah yang Allah Ta'ala jadikan dalam diri manusia. So dengan ketiga-tiga asas itu, kita mengaitkan diri kita bahawa Allah adalah Tuhan yang Maha Agung, kita adalah hamba kepada Allah, dan kita diwajibkan mengabdikan diri kepada Allah, ikhlas kepada Allah dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bila sampai di hari akhirat nanti, bila kita kembali bertemu dengan Allah pencipta kita, kita diletakkan di kalangan orang yang diredai olehnya. InsyaAllah itulah yang harapan kita yang paling besar. Itu je. Biarlah kita atas dunia ni orang tak pandang pun tak apalah, tapi sampai di akhirat nanti Allah pandang kita. Yang kita tak nak di atas dunia semua orang sanjung, tapi di akhirat nanti Allah tak pandang pun dia. Wal'iyadzubillah. Dan Fir'aun sebagai contoh, kaya, bukan sekadar kaya, raja, menguasai hampir 1/3 bumi. Fir'aun ni kekuasaan dia luas. Namrud pun sama juga, raja yang kaya dan berkuasa, tapi sampai hari akhirat dia tidak lebih mulia daripada hamba yang berkulit hitam yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So semua ni matlamat kita hari ni bukan kita buat untuk kita jadi bangga aku Islam dah. Kita buat hari ni kerana mencari redha pencipta alam semesta. Dan hari ni kalau orang ajak kita, orang kata tanya kepada kita, takkanlah orang kafir masuk syurga, masuk neraka, padahal dia baik. So kita dah ada jawapan dia. Apa jawapan dia? Kerana syarat amalan nak diterima oleh Allah, pertama sekali kena ikhlas kerana Allah. Dan orang yang tidak beriman tak akan dapat keikhlasan, kerana at the first place dia tidak beriman kepada Allah. Walaupun orang kata tak, macam tak aci je. Ada orang kata takkanlah dia masuk neraka padahal dia baik. Sebab bukan kita yang masukkan dia dalam syurga, Allah yang berkuasa. Jadi bila Allah berkuasa, kita terikat dengan kehendak Allah. Sembahlah Allah seperti mana Allah suka disembah, bukan sebagaimana kita suka menyembah. Ikut kasihan belas kita,
semua orang kita nak masukkan dalam syurga. Tak ada orang akan masuk neraka. Tapi Allah memiliki sifat yang maha adil, maha berkuasa, maha pengasih, lagi maha penyayang. Tapi Allah juga maha keras azabnya. Lalu Allah memasukkan orang yang kafir ke dalam neraka, orang yang beriman ke dalam syurga. Bersyukurlah kita, Allah bagi kepada kita hidayah hari ini, kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepadanya dan berusaha mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan ya? Ustaz, tadi Ustaz cakap pasal scaling kan? Jadi kan dalam macam solat, dia ada 1 sampai 10. Solat 1 sampai 10. Pahala tu betul yang tu. Faham. Jadi lagi satu macam kita manusia biasa. Sebenarnya kadang-kadang kita dalam masalah khusyuk. Kadang-kadang kita boleh masalah banyak. Datang kita punya concentration tu agak lagging lah kan? So kadang bila kita semayang, okey, kita fokus. Lepas tu tiba-tiba Amri dia macam lari. Lepas tu kita tarik balik. Lepas tu adakah scaling berdasarkan maka pahala tu ada scaling. And then kalau macam kita semayang fokus, lepas tu lari balik, apakah kita kena buat semula solat balik? Okey. Pertama, soalan berkaitan dengan scaling tadi 1 sampai 10. Maka ibadat kita ni ada ke unsur 1 sampai 10 tu? Mana ada ibadat pahala dia penuh 10, ada pahala ibadat dia tak penuh sampai 10. Okey, Allah Taala kata satu kebaikan digandakan dengan 10 kali ganda. Itu asasnya. Tapi apakah ada orang yang amalan dia tak sempurna dan tak penuh scaling dia tu? Yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan solat, khusyuk dalam solat. Apakah khusyuk dalam solat tu membatalkan hilang khusyuk dalam solat, menyebabkan scaling tu jatuh, ataupun dia tetap juga bertahan sampai 10? Soalan yang ketiga, kalau tiba-tiba dia tidak khusyuk dalam solat dan andai kata scaling tu turun sampai 1 atau 0, perlu tak kita solat semula? Itu soalannya. Jadi pertama sekali, naam, ibadat ni pahala dia tak sama. Walaupun semayang 2 rakaat sama 2 rakaat, tapi pahala setiap orang tu berbeza-beza. Bergantung kepada 2 syarat tadilah. Pertama, tahap keikhlasan dia kepada Allah. Yang ni mungkin tak sama. Orang ni buat kerana Allah betul-betul ikhlas. Orang ni ikhlas juga kepada Allah, tapi tak setanding ikhlasnya orang pertama. Orang kedua mungkin dia riak dia ada sikit, cuma dia berjaya lawan riak dia, kemudian dia kembali kepada ikhlas. Ada orang riak dia sampai akhir amalan dia dan berakhir dengan tu. So keikhlasan boleh menyebabkan pahala sesuatu amalan itu besar ataupun kecil. Okey. Juga yang kedua, sunnah ataupun tata cara yang Nabi ajar. Dia semayang sama 2 rakaat, tapi orang ni dia semayang ada iftitah, ada a'udzubillah, kemudian bismillah dan baca Fatihah. Kemudian dia baca surah. Kemudian dia rokok, dia baca zikir subhana rabbiyal a'la, dan tambah lagi hak Nabi ajar lain. Subuhun quddus rabbul malaikati warruh. Iktidal dia pun baca doa hak Nabi ajar lebih daripada hak lain. Rokok pun begitu. Maka ciri yang kedua, mengikuti sunnah boleh juga menambahkan amal, kesempurnaan ibadat. Sebab tu soalan pertama, apakah dalam amalan kita juga ada scaling ibadat kita? Jawapan dia ya. Ada orang ibadat dia sempurna, dia dapat 10. Ada orang ibadat dia kurang sempurna, dia kurang daripada 10, bergantung kepada niat dan juga tata cara dia buat amal. Soalan yang kedua, apakah sifat khusyuk dalam solat ataupun lalai dalam solat menyebabkan pahala solat kurang?
Jawapan dia iyalah. Berdasarkan kita baca tersebut tadi, betul. Cuma sekarang ni soalan dia, kalau tiba-tiba memang kita ni waktu kita kurang tu, memang kita berusaha untuk lawan kelalaian kita. Kita senantiasa ingat kepada Allah, tiba-tiba datang lalai sekejap, kita patah balik kepada Allah, kemudian kita usaha juga. Sebab kadang-kadang syaitan ni dia datang mengganggu kita. Waktu dia ganggu kita, kita lalai sekejap kerana kita tersedar. Kemudian kita kembali kepada khusyuk, beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah dia boleh mengurangkan pahala solat kita? Jawapan dia, mudah-mudahan sifat kita kembali kepada khusyuk tu, Allah kembalikan kita kepada kesempurnaan solat. Yang kita tak nak, kita layan sampai habis. Okay? Jadi sebab tu normal. Bila kita ni syaitan duk datang, memang kita terganggu. Tapi setiap kali bila kita terganggu, kita patah balik kepada Allah. Kita betulkan balik hati kita, ikhlaskan balik hati kita. Mudah-mudahan gangguan itu tidak merosakkan salat kita. Yang ketiga, kalau sekiranya terganggu sampai habis, semayang tak khusyuk sampai kesudah tak khusyuk, apakah dia perlu solat semula? Jawapan dia, khusyuk ni termasuk dalam kesempurnaan salat, bukan dalam rukunnya salat. Apabila maksudnya macam tu, salat itu sah tapi tak sempurna. Berarti tak kena qada. Tak boleh qada. Cuma apa dia buat? Perbanyakkan salat sunat untuk ganti, untuk tambah dan top up pahala yang kurang. So kalau kita semayang, kita asyik tak khusyuk dan sebagainya, banyakkan pahala-pahala salat sunat yang lain. Jaga salat rawatib, jaga salat sunat malam, salat duha. Mudah-mudahan dia boleh menutup kekurangan atau menampung kekurangan dalam salat fardu yang kita kurang padanya. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi soalan? Ya. Dia tak faham macam kalau dia kata kenapa dia orang yang baik, yang macam hati baik sebab dia nak masuk neraka masa dia berislam, dia masuk neraka. Jadi kalau dia tak ada beriman, macam Ustaz jawab, saya jawab dia tak faham, dia rasa macam tak convince. Apa yang boleh convince tu? Banyak sekali dia orang tanya saya. Kenapa orang kafir tak boleh masuk syurga? Ya, soalan dia. Orang kafir, kenapa dia sebaik-baik dia pun tak boleh masuk syurga? Maknanya kan pada semua apa ni agama, kalau kita buat baik tentu syurga, tentu orang baik. Tapi dia tak beriman. Jadi macam mana kalau kita cakap dia kata ya, pasal cakap itu pasal saya bukan Islam. Dia tak faham. Dia rasa macam tak convince. Ya. Macam maknanya hidup agama ni masih lagi macam soalan pada saya akan jawab macam ni lah. Saya pun tak pernah terlibat secara langsung tu, tapi kalau saya akan tanya dia balik. Kita nak masuk syurga ni milik siapa? Memang betul semua orang nak masuk syurga, tapi siapa yang memiliki syurga? Apakah kamu menyembah Tuhan yang memiliki syurga sehingga kamu nak masuk di dalamnya? Kamu kena minta dengan dia. Itu syarat dia. Hari ni siapa nak masuk US, dia kena ada visa. Saya baik setara mana pun, tapi kalau US tak bagi visa, tak boleh masuk. Kan? Baik, saya cukup syarat, tapi US tak bagi masuk, tak boleh masuk. Itu baru US. Syurga ni lagi bernilai daripada tu. Visa yang kita guna nak masuk dalam syurga,
Visa dia, hak bekal kita bawa macam mana itu up to you. Ada you bawa 10,000, 100,000, 1 million, up to you. Tapi nak masuk tu kena ada visa. Syurga, nak duduk darjat tinggi mana, awak solat banyak mana, sedekah banyak mana, tu semua bekalan kita. Tapi nak masuk tu visa dia apa? Kena beriman kepada Allah. Tu je Allah Ta'ala kata. You nak masuk syurga, syurga milik siapa? Syurga siapa? Kalau you rasa syurga tu milik Tuhan you, silakan. Tapi pada saya kata syurga ni milik Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Dan yang mencipta langit dan bumi ini tidak ada yang berani declare dialah cipta langit dan bumi melainkan Allah. Allah saja hari ni berani declare. Kita tak tahu, tak pernah jumpa Allah, tapi kita beriman bahawa Allah pencipta langit dan bumi. Cuba cari agama-agama lain yang ada Tuhan-Tuhan, Tuhan dia berani declare dia cipta langit dan bumi. Contohlah, okay, back to Jesus. Kalau dia kata dia beriman kepada Jesus, okay, sebagai Son of God. Ini banyak, saya suka tengok kadang ada perbahasan ini untuk membatalkan. Kita kata kita beriman kepada Jesus, tapi as a messenger of God. Dia bukan sebagai Tuhan. So kalau mu minta dengan Tuhan, kalau tanya dia, mu nak masuk syurga, why minta dengan Jesus, tak minta dengan Tuhan? Sebab Jesus tidak menguasai langit dan bumi. Apa bukti dia tak menguasai langit dan bumi? Siapa yang buat dia? Kalau dia menguasai langit dan bumi, tentu sekali dia boleh halang orang daripada nak bunuh dia, tapi dia sendiri tak mampu, sehingga Allah lah angkat dia naik ke langit. Kalau orang Kristian lagilah, dia percaya Isa tu kena salib dan Tuhan tu mati. So itu lagi dahsyat. Kalau dia kata Tuhan tu mati, siapa yang nak jaga alam semesta ni? So kita basic pertama nak masuk syurga, ya, semua orang cerita tentang syurga. Soalnya, apakah kita ada sifat nak masuk syurga tu? Dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memiliki syurga. Saya akan jawab macam tu lah. So, macam mana ayat nak Allah tu, mungkin Datin ada ayat sendirilah. So kalau kita tanya, why kita tak boleh masuk syurga pada dia orang baik, cuma dia kafir? Jawapan dia ialah sebab syurga ni ada pemilik dia, dan pemilik dia letak syarat, siapa-siapa nak masuk syurga, dia kena beriman kepada dia, acknowledge him. Itu saja. So siapa nak masuk sesebuah tempat, dia kena tanya tuan dia. So kalau tuan dia izin, boleh masuk. Tuan dia tak izin, tak boleh. Yang kata tak boleh masuk ni bukan saya tak ada kuasa. Kita tak ada kuasa, cuma kita bagi tahu khabar. Kita bagi tahu berita bahawa Tuhan pada syurga bagi tahu siapa yang tak beriman kepada dia tak akan dapat masuk syurga. So kalau orang kata ustaz senang-senang, ustaz kata, bukan ustaz yang kata, saya tak ada kuasa nak menghalang orang masuk syurga, dan saya juga tak ada kuasa nak memasukkan orang dalam syurga. Tapi kita sebagai makhluk, kita mesti sedar Tuhan yang memiliki syurga, dialah yang meletakkan syarat. Siapa nak masuk syurga mesti beriman kepadanya. Itulah visa dia. Nak bawa bekalan banyak mana terpulang. Orang beriman kepada Allah, semayang dia 50 tahun dia semayang, dia berada pada syurga tinggi. Orang yang semayang 10 tahun dia semayang, mungkin dia rendah sikit, tapi mungkin dia ada pahala jihad, pahala sedekah, pahala apa, kedudukan dia tinggi. Tapi nak masuk syurga tu, nak masuk pintu syurga, visa dia ialah mesti dia beriman kepada Allah. So kalau dia tak beriman, Tuhan yang kata dia tak akan dapat masuk syurga, bukan saya kata. Itu dia jawapan saya lah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Tak ada ni faham belaka tu, mudah-mudahan lah, insya-Allah. Memang di zaman akhir zaman ni, terutamanya bila kita hidup dalam masyarakat majmuk yang kita tidak lagi meletakkan agama sebagai pembeza.
Dan kita hidup sebagai disatukan dalam satu rukun negara. So kita menganggap kita adalah sama. So bila kita rasa kita sama, it's okay lah dalam hubungan negara. Tapi sebagai agama, dia tak sama. Di sisi Allah, pencipta langit dan bumi, inna dina indallahil Islam. Hanya Islam saja yang diiktiraf oleh pencipta langit dan bumi. So kalau you nak dapat, contohnya nak masuk negara ni, kalau kita warga negara, kita boleh masuk. Kalau tak ada warga negara, kita tak boleh masuk. Contohlah kita kata, seseorang yang nak masuk syurga, dia mesti jadi ahli kepada iman. Tak ada yang tu, tak boleh masuk. Semoga Allah Ta'ala ni memberikan kepada kita taufik dan hidayah. Dan atas sebab itulah kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah, kerana Allah memberikan kepada kita hidayah ni. Dan kita juga mendoakan. Kita bukan nak kata dia tak boleh masuk syurga, tak. Selama dia masih hidup, kita berusaha supaya dia beriman kepada Allah. Hari ini dia belum Islam, belum lagi jadi ahli neraka, belum lagi jadi ahli syurga, dia belum lagi meninggal, dia masih ada peluang untuk beriman kepada Allah. Jadi kalau dia masih ada peluang ni, kita anggaplah dia orang yang masih lagi memiliki peluang menjadi calon syurga. Even kita yang masih hidup ni, belum lagi meninggal pun belum lagi pasti kita ahli syurga. Kita dengan dia sama je setakat ni sebelum kita mati. Yang membezakan ialah andai dia mati dalam kekufuran, barulah kita kata Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik. Andai dia mati dalam keislaman, kita kata alhamdulillah dia saudara kita. Jadi hari ni jangan pergi jumpa kafir, awak ni ahli neraka. Jangan kata macam tu. Kita tak kata pun dia ahli neraka sekarang ni, selama dia belum meninggal dunia. Maknanya dia masih ada peluang untuk masuk syurga. Kembalilah kepada Allah, dapatkan visa syurga, beriman kepada Allah, insya-Allah boleh masuk syurga. Okey? Dalam dunia ni pun ada dah Allah Ta'ala bagi satu senario untuk kita faham benda ni, iaitulah Allah tak bagi orang kafir masuk Mekah. Tapi dalam dunia ni dia boleh tipu lah. Dia boleh tipu nama, dia cok dia apa semua, dia masuk Mekah secara tipu-tipu. Bolehlah masuk, tapi di akhirat nanti tak ada dia boleh tipu masuk syurga. Tak ada. Jadi senario tu nak kata, siapa yang boleh masuk syurga? Orang beriman. Maka siapa yang boleh masuk syurga? Siapa yang boleh masuk Mekah? Orang beriman. Dan siapa yang boleh masuk syurga? Hanyalah orang beriman. Itu kaedah dia. Ustaz, orang tipu boleh masuk? Hak tipu tu luar daripada kaedah. Di atas dunia dia boleh tipu, akhirat nanti dia boleh tipu tak? Nak masuk curi-curi masuk syurga boleh tak? Tak ada dah. Yang tu tak ada. Di akhirat nanti tak ada dah istilah tu. Okey? Ustaz, macam yang Mekah punya raja apa? King Salman. Bukan Salman, Anak dia Muhammad bin Salman. Dia sedang memodernisasikan Mekah tu. Dan masuk unsur-unsur tu macam mana? Boleh? Dari sudut ibadat ni, kalau kita kata memang Mekah Islam boleh masuk, kekufuran orang kafir tak boleh masuk. Tapi maksiat boleh saja orang berada di Mekah tapi melakukan kemaksiatan padanya. Yang tu Allah izin tapi Allah tak redha. Makna Allah izin, kamu boleh buat, tak ada orang yang bila nak buat maksiat di Mekah terhalang, kaku tak boleh nak buat. Allah izin, tapi bersama izin tu maknanya Allah biar dia buat, bersamanya ada kemurkaan yang sangat besar. So kita hati-hati dalam bab tu. Okay? Wallahu a'lam. Ada lagi sembang-sembang ni, sambil-sambil. Tapi sambil-sambil pun pentinglah dia, sebab dia asas iman. Ada sebahagian orang tu dia anggap macam kita ni orang Islam ni sombong.
dia kata dia je yang betul, orang lain salah. Jadi isu itu jawapannya sama. Kita bukan kata kita benar. Kita bukan kata kita benar. Allah yang kata Islam tu benar. So kita hari ni hanya menempatkan diri bersama golongan yang Allah kata benar. Kalau kita nak kata aku benar, itu sombong. Tapi kalau kita kata Islam yang benar, itu betul. Okay? Jangan kata aku masuk syurga, mu tak masuk. Tak. Isu dia Allah yang kata hanya orang beriman yang masuk syurga. Kalau aku beriman, aku masuk syurga. Kalau kamu beriman, kamu masuk syurga. Dan kita semua sama di sisi Allah seandainya kita cukup syaratnya. So, tak ada istilah saya kata saya je benar, tak ada. Isu dia ialah Allah yang kata hanya Islam yang benar. So, tak ada siapa pun sombong dalam isu ni. Dia hanya kita berusaha menepati kehendak Allah pencipta langit dan bumi. Kalau tiba-tiba saya kata hari ni saya je masuk syurga, awak tak masuk, itu memang salah lah. Okay? Tapi kalau orang tu kata siapa-siapa pun yang beriman kepada Allah, insya-Allah dia akan masuk syurga, itu betul. Semoga Allah Ta'ala bagi taufik dan hidayah kepada kita dan menghargai keimanan yang ada, terutamanya di zaman fitnah macam saya sebut tadi. Fitnah di akhir zaman kerana kita hidup hari ini dalam masyarakat majmuk yang kita dibezakan oleh taraf hidup, bukan cara beragama. So orang nampak orang ni baik, orang tu nampak orang betul baik, tapi dia tidak melihat neraca agama tu. Sedang bila kita mati, neraca yang akan dinilai ialah neraca agama. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.